Selamat sejahtera. PDPR kita hari ini adalah bagi tajuk 7.2, gangguan kepada koordinasi badan di bawah bab 7, koordinasi badan. Okey, dalam bab ni kita akan belajar tentang gangguan kepada koordinasi badan. Okey, ada pelbagai faktor kenapa koordinasi badan kita boleh terganggu. Salah satu faktor utama ialah pengambilan dadah di luar kawalan. Kalau dengan nasihat doktor dalam jumlah dos yang ditetapkan dan sebagainya, ia tidak dianggap sebagai penyalahgunaan. Tapi bila kita mengambil dadah secara luar kawalan, tanpa nasihat pakar perubatan dan sebagainya, ia boleh mengganggu koordinasi badan kita. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron. Dadah boleh mengganggu sistem saraf pusat awak, otak awak. Macam mana dia ganggu? Melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan, kalau ambil dadah tanpa kawalan, dia bukan mengganggu koordinasi badan sahaja, dia juga boleh menyebabkan ketagihan. Okey pelajar, kita lihat seterusnya. Kita akan lihat jenis-jenis dadah. Ada pelbagai jenis dadah dan ia jatuh di bawah 4 kategori utama, 4 jenis dadah yang utama. Yang pertama sekali apa? Dadah penenang. Penenang. Okey, dadah penenang ni apa dia buat? Dia menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, jadi pengguna akan rasa mengantuk, kurang cemas. Biasa dadah jenis ni dos dia diberi oleh doktor atau pakar perubatan, terutamanya bagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental, doktor psikiatrik. Dia boleh beritahu awak untuk ambil jenis dadah apa dalam jumlah dos apa dan sebagainya. Kesan dia bergantung pada dos yang diambil lah. Contoh dia apa pelajar? Barbiturate. Alkohol juga termasuk dalam dadah penenang. Kalau di negara barat, alkohol ni dipanggil sebagai recreational drugs. Mereka ambil secara santai untuk release tension dan sebagainya. Tetapi bila kita ambil dalam jumlah yang banyak, bila awak ambil alkohol secara berkala, setiap hari ke, awak akan boleh jadi ketagih. Masalah juga. Okey, dadah yang seterusnya apa pelajar? Perangsang. Dadah perangsang ni tanpa kita sedar kita pun ambil kadang-kadang. Apa dia? Teh, kopi, apa dia yang ada dalam teh, kopi, coklat, minuman berkarbonat, semua tu mengandungi kafein, betul? Kafein juga salah satu jenis dadah di mana ia boleh mengganggu atau memberi kesan kepada sistem saraf pusat. Sebab tu bila awak ambil kopi, awak kata baru rasa segar, baru boleh berfikir dan sebagainya, kerana ia merangsangkan sistem saraf pusat kita. Okey pelajar, apa function dadah perangsang ni? Mempercepatkan pergerakan impuls. Mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kadang-kadang ia diambil oleh atlet untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, mendapatkan tenaga yang lebih. Tapi ia salah di sisi undang. Kalau kena tangkap tu yang kadang-kadang ada atlet lepas menang, kemenangan dia ditarik balik dan sebagainya kerana terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kesan dia samalah pelajar, bergantung kepada dos yang diambil. Contoh dia apa? Amfetamina, metamfetamin. Okey, kalau contoh lain, kalau dalam surat khabar biasa kita tengok kokain, ni semua dadah perangsang. Okey, nombor 3 apa dia? Inhalant. Inhalant ni kalau pelajar sekolah punya terms apa dia? Hisap gam. Okey. Dadah
atau bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan, menerusi pernafasan dia. Ini menyebabkan halusinasi. Dadah ni kalau diambil dalam jumlah yang banyak, dalam jangka masa yang lama, boleh merosakkan otak awak, boleh merosakkan peparu awak, ginjal awak. Bahaya. Contoh dia apa? Pelarut dan bahan gas. Pelarut tu kadang-kadang bila awak pergi ke petrol station, bau petrol kan dia meruap di udara. Okay. Last sekali atau terakhir sekali nombor 4, dadah jenis hallucinogen. Hallucinogen ni pula dia mengubah laluan impuls di dalam otak. Ini bahaya pelajar. Walaupun awak berada di rumah, awak akan berhayal seolah-olah awak akan berhayal macam awak ada di hutan, ada harimau nak tangkap awak. So mereka yang mengambil dadah jenis hallucinogen ni mereka create satu dunia mereka sendiri. Kadang-kadang tidur lepas dah overdose tidur di tepi longkang tapi mereka rasa macam mereka tidur di istana dan sebagainya. Mereka hallucinate, mereka berhayal, mereka create. Otak mereka akan create satu situasi yang baru. So dadah ni kalau diambil dalam jumlah yang besar bahaya, dia menyebabkan hayal. Ni menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot. Mereka dengar suara-suara, mereka lihat objek-objek yang tidak wujud. Macam cikgu cakap tadi lah, awak berada di tempat lain tapi awak imagine seolah-olah berada di tempat yang selain daripada tempat asal awak. Maksudnya awak tidak hidup dalam reality. Ini bahaya. Contoh dia apa? Ketamine, LSD. LSD ni biasa kita dengar dalam berita, surat khabar dan sebagainya. Okey, seterusnya. Apa dadah ni buat pada sistem saraf awak? Okey. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih mengalami simptom penarikan. Simptom penarikan ni dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai apa? Simptom penarikan ni. Dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai withdrawal symptom. Okey. Bila awak nak cuba berhenti, bila awak dah mula ketagih, awak nak cuba berhenti bukan mudah. Kenapa penagih dadah selepas dia dihantar ke pusat serenti dan sebagainya, bila kembali kepada masyarakat, ada di antara mereka yang kembali semula mengambil dadah walaupun mereka tahu benda tu bahaya. It's not easy to stop. Bukan mudah untuk mereka terus berhenti. Awak dah ketagih setahun, tiba-tiba hari ini awak insaf, berhenti hisap dadah. Tidak semudah itu. Okey, kenapa? Dadah ni kesan dia adalah pada sistem saraf. Okey, pertama sekali kita ada dua efek dia. Satu merangsang, satu melambatkan. Okey, kemudian kita akan tengok apa yang dia sebabkan. Okey, pertama sekali merangsang. Bila awak ambil dadah jenis perangsang atau dadah yang merangsang ni, degupan jantung awak, kadar pernafasan awak, tekanan darah awak, semua akan terganggu. Awak rasa lebih bertenaga. Dia bertambah kan tadi, degupan jantung bertambah, kadar pernafasan bertambah, tekanan darah bertambah. Jadi awak rasa lebih bertenaga, awak rasa lebih aktif, perasaan tidak menentu, dan kalau awak ambil dalam dos yang tidak betul, awak boleh jadi ganas. Okey, kita tengok merangsang dah. Kita tengok yang melambatkan pula pelajar. Ada pula dadah yang ni biasanya digunakan dalam psikiatrik untuk bagi awak mengantuk, bagi awak relax, bagi awak rest. Dia ni pula dia akan ganggu juga degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, slowkan dia, perlahankan dia, lambatkan gerak balas terhadap rangsangan mengantuk, koordinasi otot yang lemah. Ni dia menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Okey. Dadah juga ganggu sistem saraf sampai ia menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Jadi kesimpulannya, kesan penyalahgunaan dadah, yang pertama dia efek saraf awak, tiga perkara, iaitu dia merangsang, melambatkan dan menyebabkan.
So boleh lihat dengan jelaslah rajah 7.5 di muka surat berapa dalam buku teks? 154. Okey. Ada aktiviti dekat situ. Kalau nak maklumat yang lebih, bolehlah rujuk buku teks awak muka surat 154. Okey. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah, pelajar? Kalau di kalangan remaja, perkara yang pertama bila tanya pelajar, kenapa mengambil dadah? Pertama apa? Satu. Apa dia? Sifat ingin tahu. Okey, nak explore jiwa remaja. Okey, nombor dua, pengaruh rakan sebaya. Bila kawan-kawan yang ajak awak nak join geng kami, kena ambil dadah ni barulah best. Awak kena pandailah buat keputusan bila kawan awak ajak buat perkara yang tidak baik, awak kena pandai menolak. You have to say no. Okey, nombor 3, kenapa penyalahgunaan dadah berlaku? Ketiga apa? Mencari keseronokan, nak enjoy, nak rasa relax. Okey. Yang keempat, perkara alasan biasa yang diberi. Ingin mengatasi kesedihan. Dia kata dia stres, dia nak keluar daripada stres. So dia ambil lah dadah-dadah jenis halusinasi, dia duduk dekat dunia dia. Bukan dia keluar daripada kesedihan. Lepas beberapa tahun, bertambah-tambah kesedihan. Dah ketagih, dah ada masalah kesihatan yang lain. Mengatasi kesedihan atau melupakan masalah dia. So total ada berapa tadi? Total tadi ada dalam 4 pelajar. 1, sifat ingin tahu. 2, pengaruh rakan sebaya. 3, mencari keseronokan. 4, ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Okey. Kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, pelajar. Apa kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol? Tadi dadah je, sekarang join alkohol sekali. Sebab apa? Kan cikgu dah cakap, alkohol juga jatuh di bawah kategori dadah. Dia boleh menyebabkan ketagihan, boleh boleh memberi efek kepada koordinasi badan. Okey, perkara pertama kesan pertama daripada penyalahgunaan dadah dan alkohol ni adalah ketidakseimbangan hormon. Kita kan ada koordinasi hormon, koordinasi kimia. Badan akan mengalami gangguan koordinasi. Okey. Badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh akan mengalami pertumbuhan melampau. Dia ganggu hormon awak. Okey, dalam jangka masa yang lama. Sebab kita tahu kelenjar pituitari awak terganggu, akan ada masalah pertumbuhan. Perkembangan ciri seks sekunder juga terbantut jika hormon dia mengganggu hormon estrogen dan testosteron awak. Bila dia gagal berfungsi secara normal. Okey, ketidakseimbangan hormon ni dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental pengidap. Seperti apa berlaku bila orang yang ambil dadah, dia tak makan on time ataupun dia makan terlalu banyak, depresi kan. So badan dia menjadi terlalu besar dan tinggi atau terlalu kurus. Dia murung, kurang daya ingatan. Dadah alkohol tu mengganggu sistem saraf pusat dia, so ingatan dia pun terganggu. Okey, ini dari segi ketidakseimbangan hormon nombor 1 ni. Ini 1. Okey, kesan pertama. Okey, kesan kedua apa dia? Pertuturan tidak jelas. Kalau awak tengok orang yang mengambil alkohol, mengambil dadah ni, terutamanya alkohol kita boleh bezakan cara bercakap dia semasa dia waras dengan selepas pengaruh alkohol, cara bercakap dia lain. Sebab apa? Pertuturan kita dikawal oleh bahagian cerebrum dalam otak kita. So alkohol ni dia memberi kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak.
Cerebrum adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Jadi kalau individu itu mengambil alkohol secara berlebihan, pertuturan dia menjadi tidak jelas dan meracau. Kita kata bercakap merapu-merapu kan, dia merapu-rapa, dia macam dia sendiri tak tahu apa yang dia tuturkan. Okey, seterusnya sebab dia pertuturan dia tidak dikawal oleh cerebrum dia. Okey, nombor 3. 3 apa? Tadi yang pertama dia ganggu ketidakseimbangan hormon, kedua pertuturan dia tidak jelas, yang ketiga ni bahaya ni tindakan refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol. Etanol ni dalam alkohol lah belajar. Akan melambatkan gerak balas. Sebab inilah kita tak bagi mereka drive memandu dalam keadaan mabuk. Dia nak break lambat. Okey, walaupun dia kata dia steady, dia boleh mengawal dan sebagainya, tetapi sebenarnya sistem saraf dia dah terganggu. Jadi dia lambat bertindak balas. Bahan kimia ini berada di antara neuron efferent dengan interneuron. Jadi pergerakan impuls akan terhalang dan melambatkan penghantaran maklumat ke otak. Nak break tu nanti lambat. Walaupun dia kata dia steady, sebenarnya dia tak steady. Sebab tu bila awak berada di bawah pengaruh dadah dan alkohol adalah menjadi kesalahan besar untuk membawa kenderaan, membuat kerja pergi bekerja dan sebagainya. Awak kerja di kilang operate mesin dan sebagainya, ia bahayakan diri awak dan orang yang berada di sekeliling awak. Hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah mereka dan juga mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Ini nombor 3 lah, tindakan refleks yang lambat. Okey, nombor 4, apa dia pelajar? Hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol menyebabkan koordinasi otot lemah. Bila lemah apa jadi? Cara berjalan tidak betul, terhuyung hayang, hilang keseimbangan badan. Awak tengok orang yang dah ambil alkohol, macam jalan di angkasa lepas, kaki dia tak pijak bumi yang nyata. Ada 4 tadi kan pelajar. 1 tadi ketidakseimbangan hormon, 2 pertuturan tidak jelas, ketiga tindakan refleks yang lambat, dan keempat hilang keseimbangan. Okey, seterusnya kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey. Dadah ni juga dia ada efek pada kesihatan fizikal dan mental. Fizikal dan mental. Kita tengok 2 contoh bagi fizikal dan 2 contoh bagi mental. Kesihatan fizikal dan mental. Contoh apa? Kerosakan hati. Bila awak mengambil minuman beralkohol dengan banyak, hati awak boleh rosak. Dia juga boleh melemahkan sistem keimunan pengguna. Kerosakan otak, masalah mental yang serius, bahaya ni. Okey, pengambilan minuman beralkohol berlebihan boleh merosakkan kebanyakan bahagian dalam organ badan manusia ni. Okey, mari kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan manusia. Kita tengok yang pertama. Inilah yang biasa, sirosis hati. Kalau kita lihat gambar di bawah ni pelajar. Hati yang sihat, bila awak beli ayam yang fresh, hati dia lembut je. Bila dah kena sirosis hati, macam hati ayam tu dah kena masuk dalam air panas. Jadi keras, jadi menggerutu, rosak dan sebagainya. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, dan penyalahgunaan dadah, sebab hati kita yang bersihkan toksik dalam badan kita kan, dia boleh memberi kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati.
Sirosis hati ni pelajar, apa dia? Keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik. Okey, berparut, mengeras. Macam cikgu cakap tadi lah, bila awak beli hati ayam daripada market fresh je, lepas masuk dalam air panas dia jadi keras. Macam itulah kalau banyak sangat mengambil minuman beralkohol dan dadah. Dan juga hati tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Kerja dia apa? Buang toksin. Lama-lama hati awak dah rosak, badan awak akan tunjuklah simptom-simptom yang berkaitan dengan penyakit pada hati ni, sirosis hati. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Okey, ini secara fizikal kan, sirosis hati. Okey, yang kedua apa? Ulcer perut. Orang yang ambil dadah, ambil alkohol ni dia tak makan on time, benda ni beresid. So apa yang berlaku adalah mereka boleh kena ulcer perut. Ulcer perut ni bahaya juga pelajar. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan di mana selaput perut awak mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa. So dia irritate, dia menyebabkan iritasi dan radang pada selaput perut. Pesakit ni dia akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Tak makan on time pun awak boleh kena gastrik. Bila lama-lama boleh kena ulcer perut. Tapi itu saya rasa masih bolehlah jumpa doktor dan sebagainya. Tapi bila awak mengambil alkohol dan dadah secara berlebihan, efek dia sangat bahaya pada perut awak. Pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala lebih serius. Serius tu apa? Muntah darah. Perut dia dah terluka, lepas tu dia pun tak mengambil rawatan, hayal, tak makan on time, muntah darah dan najis berwarna hitam. Bahaya ni dua tadi fizikal iaitu apa? Sirosis hati dan ulcer perut. Dua contoh, ada lebih tapi dalam KSSM dalam buku teks awak dia bincangkan dua. Okey. Pada kesihatan mental pula pelajar. Perlakuan ganas. Orang yang ambil dadah ni. Amfetamina, dadah perangsang ni. Dia mengaktifkan sel otak awak. Dia meningkatkan kadar metabolisme awak. Kalau dah terlebih-lebih aktif, orang ni tak dapat tidur. Sikap dia akan jadi ganas, agresif. Orang tak tidur, stres, depresi. Awak ganggu dia sikit, dia tak boleh kawal marah dia. Bahaya Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk. Hilang kewarasan fikiran. Kebanyakan kes-kes gaduh, kes bunuh dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita baca di surat khabar, dia akan tulis di bawah pengaruh dadah, di bawah pengaruh alkohol. Mereka berkelakuan seperti orang gila. Ketawa berseorangan. Bila awak tengok orang yang mabuk, minum sorang-sorang pun dia boleh bercakap pada diri dia sendiri. Gelak-gelak sorang-sorang. Okey, bahaya kan? Bertindak di luar kawalan. Boleh menjadi ganas. Bahaya pelajar dari segi kesihatan mental awak. Sangat terganggu bila awak ambil alkohol dan dadah secara tidak terkawal. Lebih bahaya daripada pelakuan ganas ni apa satu lagi ni yang efek kepada kesihatan mental awak, halusinasi. Sebab ada dadah seperti ganja, contohnya dia mengganggu fungsi otak. Otak adalah benda yang paling penting organ yang paling penting dalam badan kita. Our control system. Dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Okey, dadah ini menyebabkan penagih mengalami halusinasi, paranoid, perasaan syak wasangka, takut terhadap orang lain. Dia create satu dunia dia sendiri. Halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan agresif terhadap orang lain.
Kalau kita lihat kes bunuh, kes rogol, ada yang rogol wanita yang sudah tua, ada yang rogol kanak-kanak. Mereka tak boleh berfikir secara waras. Okey, seterusnya. So tadi ada 4 kan kesan alkohol dan dadah pada kesihatan fizikal dan mental. Saya ulang semula. Pada fizikal ada 2, sirosis hati dan ulcer perut. Pada mental awak pun ada 2, iaitu perlakuan ganas dan halusinasi. Okey, seterusnya kita lihat praktis formatif 7.2. Okey pelajar, mari kita bincang jawapan dia. Apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan? Okey, dah ada kan dalam nota yang cikgu bincangkan tadi. Apa kesan dia pelajar? Cikgu bagi beberapa lah. Pertama sekali apa? Ketidakseimbangan hormon. Nak tulis ni susah sikit. Okey. Ketidakseimbangan hormon. Apa lagi selain daripada ketidakseimbangan hormon? Pertuturan menjadi tidak jelas. Okey, pertuturan tidak jelas. Okey, awak boleh bagilah tambahan dia. Apa lagi? Cikgu bagi lagi satu Dan apa satu lagi? Tindakan refleks yang lambat. Okey, tindakan refleks yang lambat. Okey. So nanti awak buat, bila awak buat dalam buku nota awak tu, buatlah elok-elok kemas. Okey, bagaimanakah bahan kimia dalam dadah dan minuman beralkohol memberi kesan pada neuron? Apa kesan dia? Okey, dia ada 2 kesan pelajar. Dia boleh menyebabkan pergerakan impuls saraf di dalam neuron menjadi laju atau perlahan. So nak senang kita guna perkataan terganggu sahaja. Okey, pada neuron, betul? Jadi nak buat macam mana? Dalam neuron tu ada apa? Pergerakan impuls saraf di dalam neuron terganggu. Okey, dia ganggu macam mana? Sama ada menjadi laju atau perlahan. Okey? Okey, soalan terakhir. Bagaimanakah dadah dan alkohol mempengaruhi rembesan hormon di dalam badan? Okey. So dia tanya bagaimana dadah dan alkohol mempengaruhi rembesan hormon. So macam mana gangguan terhadap hormon belajar? Okey. Bahan kimia dalam dadah dan alkohol dia akan apa dia? Pertama sekali melambatkan penghantaran maklumat, penghantaran maklumat kepada kelenjar endokrin. Hormon tak boleh sebut saraf pelajar, dia dah kata hormon, jadi kelenjar endokrin. Untuk apa? Untuk merembiskan hormon. Merembiskan hormon. Hormon ni lah diperlukan oleh badan. Hormon yang diperlukan oleh badan. Okey. Lepas awak ulang kaji bab 7.2, lepas awak dengar video PDPR hari ini, boleh juga rujuk buku teks
jawab praktis formatif 7.2 untuk mendapatkan pengetahuan tambahan lah bagi tajuk 7.2. Saya harap awak faham. Setakat itu saja PDPR hari ini. Okey, terima kasih semua. Semoga semua anak-anak cikgu berjaya.